Dibicarakan atau dibicarakan oleh Ustaz Dr. Sanusi. Tajuknya Isra' Mi'raj. Dan juga pada 4 hari bulan Februari, iaitu pada hari Ahad, kita ada program jualan perdana sarapan pagi. Dan kita berusulkan pada solat di subuh berjemaah seperti solat Jumaat. Dan insyaAllah kita akan jemput pencetus rumah Amin Idrus untuk bersama-sama kita pada pagi itu. Nanti selanjutnya pada itu kita akan maklumkanlah mungkin pada minggu depan insyaAllah. Jadi makluman awal mungkin untuk tuan-tuan bapak mungkin ada program pada hari tersebut, boleh log tarikh-tarikh itulah insyaAllah. Sedia dinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسر بتمام بخير. نويت عندك في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Saya dapat mesej pukul 1 pagi, pukul 5 pagi baru saya respon. Untuk ganti tadi kitab sirah saya tinggal di office. Saya pilih satu tajuk. Macam hari itu ganti, kita cerita pasal barzakh. InsyaAllah hari ini saya cuba bawa satu tajuk, iaitu tajuk neraka. InsyaAllah hari ini kita akan jalan-jalan ke neraka secara bercerita. Saya bercerita tuan-tuan. Tengok muslimah pun semua merah hari ini. Macam kena pula tema dia. Macam berjanji pula kan. Satu tempat yang namanya neraka. Untuk apa kita dengar tentang neraka tuan-tuan? Bukannya kita bercita-cita nak masuk ke dalam neraka, tapi untuk kita bagi tahu kepada ahli keluarga kita supaya tempat ini kita kena jauhkan daripada kehidupan kita. Untuk kita ambil peringatan berkaitan tentang neraka ini. Neraka ni apa? Dalam bahasa Arab orang panggil nar. Nar ni api, neraka pun nar juga. Bezanya kita ni orang Melayu, api kita panggil api, neraka kita panggil neraka. Nar ini api dan ia juga merujuk kepada neraka. Dan sifat penduduk neraka ini boleh dilihat di atas muka bumi Allah lagi. Bukan kita nak bagi tahu dia ni ahli neraka, dia ni ahli neraka. Tapi sifat ciri-ciri ahli neraka ini boleh dilihat di atas muka bumi Allah ini. Semakin bertambah umurnya, semakin kurang ibadahnya. Sama je tuan-tuan. Dah pencen pun solat tak lekat lagi, solat 5 waktu tak lekat lagi. Tak lekat ni maksudnya apa? Maksudnya subuh dia tak solat, zuhur kan dia solat. Dia tak lekat lagi 5 waktu secara berjemaah. Masa kecil-kecil dulu main game, dah besar dah tua pun main game juga. Ni saya jumpa juga ni. Anak saudara saya main Mobile Legend kan, ada pakcik saya tengok khusyuk je, handphone dia melentang. Saya ingat dia tengok YouTube ke apa. Dia pun Mobile Legend. Dia kata Mobile Legend ni kalau dah start nak dah main tu tak boleh berhenti. Nanti adalah point dia rosak, nanti tak boleh. Jadi kena habiskan. Lama tuan-tuan, main Mobile Legends ni lama. Dia tak boleh nak pause. Saya jumpa. Dan juga dalam realiti kehidupan kita pun ada siap buat live gaming.
Live gaming, tuan-tuan. Ciri-ciri ahli neraka ini semakin bertambah umur dia, ibadahnya semakin berkurang. Dulu masa dia remaja tak pakai tudung, pakai lengan pendek. Umur 60 pun macam tu juga. Umur 60 pun begitu juga, pakai jersey lagi. Jersey dah, bukan jersey muslimah tu, jersey bola tu. Pergi tengok bola sepak, dia pun pakai band juga kan, pakai maflar semua kan, pasukan bola sepak. Kencur je pun merah lagi, tuan-tuan. Masih pilih warna merah lagi. Semakin bertambah umur, ibadahnya semakin berkurang. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan kita bermula di padang mahsyar. Kita nak tengok macam mana ciri-ciri ahli neraka, bakal ahli neraka daripada padang mahsyar lagi. Ada orang pahalanya banyak, dosanya sedikit, tapi dia ini ahli neraka. Satu hari Nabi tanya dengan para sahabat, atadruna manil muflisu, wahai sahabat, kamu tahu tak siapa orang yang muflis? Kemudian sahabat bagi tahu, la dirham alamu wala mata. Apa ni? Duit tak ada, hutang lagi ada. Orang muflis ni duit tak ada, hutang lagi ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat, nanti di pada mahsyar nanti, umat aku yang muflis ini dia datang dalam keadaan membawa pahala solatnya. Tuan-tuan, solat. Orang yang tidak solat, dia membawa pahala puasa dia, sedekah dia, bacaan Al-Quran dia, dan zakat dia. Maksudnya dia ini orang yang melaksanakan ibadah. Orang yang jenis begitu. Bukan yang tak solat, yang tu lain cerita. Yang ini orang yang solat, dia cukup, dia buat puasa, sedekah, dia zakat, dan dia melaksanakan segala perintah Allah. Tapi di dunia dahulu dia mengeji orang itu, dia menuduh orang ini, dia memakan harta orang itu, dan dia memukul orang ini. Tuan-tuan, bila kita tengok ni, mengeji, menuduh, makan harta, pukul orang ini, siapa tuan-tuan? Dosa kita dengan manusia, sesama manusia. Kita jangan ingat kita dah selesai dengan Allah, dengan manusia ni tak apalah, yang penting dengan Allah. Jangan, tuan-tuan. Dosa dengan manusia ini pun kita kena selesaikan dengan manusia tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan bertanggungjawab tentang hal ini. Kamu dengan masalah orang tu, selesaikan dengan orang tu. Hari tu pergi minum, kan, pergi minum dekat kedai dengan kawan, tak cukup RM2.5 nak bayar teh tarik. Dia kata, Mat, nanti boleh tak bayarkan dulu, kan dekat maghrib kat surau kan aku bayar balik. Dia pun bayarkan. Tengok dah sampai isyak dah nak balik dah. Nak balik, Mat ni tak ingat ke dia punya RM2.5 dia yang dia cakap. Memanglah jumlah tu kecil, tuan-tuan, tapi Mat ni berjanji dengan dia RM2.5. Sampai tahun hadapan, sampai dah masuk raya ke-5 pun, tengok muka dia, muka RM2.5. Tak tahu, tak boleh nak hati tu. Mak ni, kawan-kawan cakap lah, sorry ya, nanti minta maaf ya. Dia dengan RM2.5. Maka tuan-tuan, RM2.5 ini pun Allah akan kira nanti. Allah akan kira hutang tersebut. Dia bukannya kira hutang besar ke, hutang kecil ke. Allah akan terima, dan Allah tidak akan bertanggungjawab dosa kita dengan sesama manusia. Dulu mak ayah meninggal, alum yang pegang geran harta-harta pusaka, adik-adik kecil lagi. Sepatutnya harta itu kena dibahagikan. Tak macam mana alum dah ubah semua dokumen semua, memang ikut prosedur semua. Adik nak minta tak boleh. Sebab apa? Sebab alum dah tukar dah semua, dah legal. Tuan-tuan sabar. Benda tu dia nak makan 50 tahun, 60 tahun.
Mana ada orang hidup sampai 100 tahun, 200 tahun, kemudian dia akan mati. Dia akan mati dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang dia buat di atas muka bumi Allah ni. Lagi-lagi apa tuan-tuan, lagi-lagi nampak orang non-Muslim ke kan, tertinggal beg ke handphone ke, kita pun ambil. Oh tak apa, dia orang kafir. Tuan-tuan jangan tuan-tuan, orang kafir pun dalam keadaan dia dizalimi, Allah makbulkan doa dia. Jangan kita ingat tak ada kena-mengena. Maka tuan-tuan, bila dihadapkan dia ni di hadapan Allah, maka dia melihat pahala dia yang sangat banyak. Allah fizikalkan dosa dan pahala ni, maka di akhirat nanti kita akan lihat timbunan-timbunan pahala dan timbunan-timbunan dosa yang kita buat. Maka dia melihat pahalanya yang sangat banyak. Selesai dia ditimbang, pahalanya lebih berat. Kemudian diumumkan kepada penduduk-penduduk mahsyar, siapa pada hari ini yang kenal dengan fulan bin fulan yang nak tuntut kepada dia. Tuan-tuan, ini masalah besar ni. Masa ni masalah besar. Masalah besar kepada diri dia. Kepada diri dia. Saya pernah jumpa masa kecil-kecil dululah, ikut ayah pergi masjid. Ada seorang pakcik ni, dia memang ahli qaryah masjid, memang ahli qaryah, semua program dia ada. Tapi mulut dia tu ganas sikit. Ganas sikit. Habis semua benda dia nak cerita. Sambil-sambil potong daging korban tu ada je cerita-cerita, gosip-gosip. Selalu yang gosip ni perempuan, tapi laki pun gosip juga. Itu yang pelik tu. Kemudian dibawa pahala dia, ditanya kepada penduduk mahsyar siapa yang nak tuntut kepada dia. Tuan-tuan, pada ketika itu yang nak tuntut kepada dia adalah ahli keluarga dia yang paling dekat. Masa tu tuan-tuan, dia tak ada kira, tak apalah, demi Abah Alung sanggup berkorban, tak apalah, Abah Alung tak tuntut. Tuan-tuan, Allah pertontonkan Jahannam di hadapan kita. Maka dengan itu tuan-tuan, pada ketika di mahsyar nanti semuanya nafsi-nafsi. Diriku, abah ke, isteri tercinta ke, suami tercinta ke, masing-masing akan menuntut hak masing-masing yang tak dilaksanakan di atas muka bumi Allah. Maka datanglah isteri dia. Contoh, isteri dia datang tuntut, ya Allah, suami aku ni dia selalu rajin pergi subuh, subuh di masjid. Dia tak pernah pun kejut aku untuk bangun subuh sekurang-kurangnya. Kan? Kita buat ibadah, Allah permudahkan urusan kita untuk buat ibadah. Untuk kita ni diberikan Allah kefahaman agama, bukan untuk diri kita seorang-seorang. Bukan kita nak sunuk alhamdulillah boleh ibadah, bukan tuan-tuan. Ada di antara kita, ahli keluarga kita, kadang-kadang tikar sejadah pun tak pernah jumpa. Ada. Tuan-tuan semak dalam keluarga, dalam saudara mara kita ada. Allah berikan kefahaman kepada kita, bukan untuk kita seorang-seorang, tapi untuk kita ni mengambil tanggungjawab, sampaikan kepada ahli keluarga kita yang lain. Macam hari raya kan, kumpul ramai-ramai tu, ada sebahagiannya tak tahu seronok beraya, Zuhur ke mana, Asar ke mana, seronok dia. Jadi target dia rumah maklum, mak ngak, makcik, apa lagi, mak uda, semua nak pergi hari raya pertama, mesti kena selesaikan. Tuan-tuan, itu pun Allah kira. Maka si isteri berkata, ya Allah, aku nak tuntut sepanjang aku berkahwin daripada umur 25 sampailah mati ni umur 60 tahun, aku nak tuntut perkara tersebut ke atas diri dia. Dia tak laksanakan, ya Allah. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku, ukhidha min khatayahum, ambil dosa orang itu, futirat alaihi, masuk pada diri orang itu, summa turiha finnar, tiba-tiba tuan-tuan, dia ini menjadi ahli neraka. Dia dituntut, keluarga dituntut, tempat kerja tuntut, kawan tuntut, habis semua pahala dia dah diberikan. Kemudian ada yang masih lagi ingin menuntut kepada dia. Kemudian Allah arahkan, ambil dosa orang tu, masuk ke dalam akaun dia, dan dia pula mula mengumpulkan dosa-dosa orang lain. Tuan-tuan, muflis di akhirat.
Kemudian tuan-tuan, selesai. Kemudian ada orang dosa dia banyak, kebaikannya dia sedikit. Dosa dia banyak, kebaikan dia ada sedikit. Adalah semayang Jumaat dia datang, kalau masjid buat bacaan Yasin, waktu masjid baca Yasin itulah dia baca. Lepas tu kat rumah tak ada baca, itulah rutin dia. Kemudian dia pun sentiasa melazimi dosa dia, tuan-tuan. Apa yang berlaku di mahsyar? Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dia pun dapat buku amalan dia daripada tangan kiri dia, tuan-tuan. Dia menerima buku amalan dia dengan tangan kiri dia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya dia ini adalah bakal ahli neraka. Kalau macam tu kita pilihlah nak angkat dengan tangan kanan, tuan-tuan. Tangan itu yang akan terangkat sendiri. Buku amalan itu diberikan kepada dia dengan tangan kiri dia. Dan ada yang lebih celaka lagi, tuan-tuan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dia terima buku amalan dia, tuan-tuan, daripada belakang dia. Ada orang daripada tangan kanan, alhamdulillah ahli syurga. Ada orang daripada tangan kiri, ada orang daripada belakang, dia ambil buku amalan dia. Dan ketika itu, tuan-tuan, keputusan telah pun ditentukan. Apa dia cakap, tuan-tuan? Ya laitani lam utiya kitabiyah, celaka aku hari ini kalaulah aku tak ambil kitab ini, kalaulah tak ada buku-buku ni, tak ada hisab-hisab ni, kan? Celaka aku hari ini. Dia merungut di hadapan Allah. Walam adri ma hisabiyah, kalaulah aku tak tahu menahu tentang perhitungan ni, timbang-timbang. Kalaulah tak ada timbang-timbang, tak ada nak dihitung-hitung, dah mati-matilah. Kenapa nak timbang-timbang apa semua ni? Kalaulah semua ini tak berlaku, ya laitaha kanatil qadiyah, kalaulah semua ni tak ada. Ma aghna anni maliyah, duit harta yang ada pada diriku satu sen pun tak dapat memberikan manfaat kepada aku. Dulu tunggu duit KWSP ada 300,000, tak sempat pun nak guna KWSP, mati, tuan-tuan. Mati, kata nantilah nak guna ni, nak buat tambah apa ke apa, kan. Duit satu sen pun tak memberikan manfaat kepada dia. Harta yang banyak tidak mampu menyelamatkan aku. Nabi kata, tuan-tuan, majoriti orang yang kaya berada di dalam neraka. Bukan nak kata orang neraka ni sombong, tuan-tuan. Bukan nak kata orang kaya ni tak bagus. Tapi Nabi SAW kata syurga itu banyaknya daripada golongan fuqara, orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin. Kemudian dikata lagi, halaka anni sultaniyah, rosak, binasa jawatan dan pangkat, sikit pun tak dapat memberikan manfaat dan membantu aku di atas muka bumi, malah menjadi bebanan untuk aku. Baru dia perasan pangkat dia selama ni jadi bebanan dan tak dapat membantu dia sedikit pun di akhirat nanti. Dia diberikan jawatan, menteri ke, esko ke, ketua kampung ke, bos ke, dalam organisasi dia, sikit pun pangkat tersebut tak dapat memberikan bantuan kepada dia, tuan-tuan. 3 perkara yang dia menyesal: duit dia, harta dia, dan juga pangkat yang diberikan kepada dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala umumkan, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu makhluk yang bernama kematian. Maka kematian ini dibunuh di mahsyar, maka tiada lagi kematian. Maka malaikat pun sebut, ya ahlal jannah khulud, wahai orang-orang ahli-ahli syurga, kekallah kamu selama-lamanya. Kemudian malaikat sebut lagi, ya ahlan nar khulud, kekallah juga kamu selama-lamanya. Tuan-tuan, kebiruan ahli-ahli neraka, tuan-tuan, tak mati. Tak mati ni, tak mati. Kita tak nak mati, kan, kata dunia, kata muka bumi ni.
Tapi di mahsyar nanti, bila kita yang mana orang daripada ahli neraka ini, dia tahu dia tak mati, masalah besar untuk dia, tuan-tuan. Apa yang berlaku lagi? Allah sebut khudhuhu faghullu, ambil mereka ini wahai para malaikat secara beramai-ramai, pergi rejam dia, summal jahim masallu, letakkan dia ke dalam neraka jahim dan salai dia. Summa fi silsilati zar'uha sab'una zira'an fasluku, sebelum heret itu lilit dia dengan rantai besi, silsilah heret, untuk masukkan dia ke dalam neraka. Para ulama kata rantai besi yang dimasukkan itu, tuan-tuan, dililit itu, tuan-tuan, adalah 70 hasta. Satu hasta jarak dia Mekah ke Basrah. Kita pun kata manusia ni kecil je, kenapa rantai besi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat besar dan sangat panjang, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab salah satunya adalah tubuh badan ahli neraka ini akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diubah. Bagaimana penduduk syurga yang diubah keadaan dia menjadi cantik, handsome, rupa paras dia menjadi menarik, umur mereka 33 tahun sebaya semuanya. Tuan-tuan, jangan gaduh ya. Jangan gaduh. Sebab biarlah kening kita ni sengit ke apa ke, jangan. Saya pun kadang-kadang pelik, orang sebahagian perempuan dia cukur kening dia, lepas tu dia lukis balik. Dia nak ke tak nak kening tu? Kan dia dah cukur kening dia, lepas tu dia lukis balik. Ada pula pensel untuk lukis balik. Dia nak ke tak nak kening tu? Dah buang dah, lepas tu pergi color balik. Tak tahulah terlampau nipis ke, atau dia tebalkan balik kan. Tak apa, tuan-tuan, biarlah kening kita begitu, biarlah bulu mata kita tak lentik pun kan, tak lentik bulu mata tu kan. Ada macam-macam lah bulu mata palsu lah semua, tuan-tuan, itu tak dibenarkan mengubah ciptaan yang telah Allah berikan. Sabar, tuan-tuan, sabar. Nanti hidung yang kemik pun akan mancung. Biarlah kemik macam mana pun hidung kita, biarlah gigi kita ni tak ikut sebaris macam mana pun, tuan-tuan, Allah akan berikan nikmat tu semua nanti di atas kedudukan kita apabila kita menjadi ahli syurga. Tak apalah, biarlah, sabarlah, tuan-tuan. Sebab apa? Nikmat yang Allah berikan tu maha lama dan maha panjang, tuan-tuan. Dekat mana? Dekat akhirat nanti. Allah pun ubah rupa paras ahli neraka ini, akan dibesarkan, tuan-tuan. Sebab apa besar? Sebab antaranya apabila satu tempat kita lah terbakar sikit dengan terbakar banyak, mana lagi sakit? Terbakar banyak lah, tuan-tuan. Kalau orang tu dia melecur, rumah dia terbakar, 30% badan dia terbakar, dengan orang yang 80% badan dia terbakar, yang lagi teruk 80%. Saya dulu HKL, Dewan Bedah Utama, masuk pembedahan surgical. Boleh lagi, tuan-tuan, ni kulit yang hancur bahagian ni, ambil sikit kulit ni, disagat. Memang betul, tuan-tuan, disagat. Ambil kulit tu, tampal dekat kulit yang elok, untuk bagi baja lah, tuan-tuan, untuk bagi tumbuh balik kulit yang baru. Itu pun makan lama, tuan-tuan, sebulan, dengan air bisa keluar, dengan nanah lagi baik, dressing elok, kulit tu nak tumbuh, ambil masa, tuan-tuan. Bayangkan Allah besarkan tubuh badan ahli neraka dalam keadaan terbakar dan kulitnya kulit tebal, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya dia merasakan azab yang berat itu semaksima yang mungkin. Sekarang kita dengar, bakar. Tuan-tuan, ini adalah perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi tahu kepada kita, bersedia, jangan pergi ke tempat ini, jangan buat masalah, jangan bermaksiat kepada Allah, supaya kita tidak pergi ke tempat ini.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kulit itu besar, tebal tubuh badan dia dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hancur dan tumbuh elok balik. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali hancur, lebur kulit kita ni, terbakar, otot terbakar, tulang terbakar, hancur, Allah gantikan kulit yang baru, elok balik, bakar lagi, hancur, elok balik, bakar balik. Tuan-tuan, berapa lama ikut tempoh masing-masing. Berapa lama dia ditentukan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mati tuan-tuan, tak mati. Dan keadaan orang yang di dalam neraka ini la yamutu fiha wa la yahya. Hidup pun dia tak sempat tuan-tuan, mati pun dia tak sempat. Orang yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, apabila semuanya penduduk neraka ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu ini adalah ahli neraka, pada hari pertama tuan-tuan, keseluruhan penduduk neraka mencari iblis. Iblis lah ketua tuan-tuan. Kita kalau saya tengok cerita Piramli kan, dia kena tangkap. Kau lah salah, saya lah ikut bos. Cerita Doremi, bos kata, kenapa kau lah yang bodoh, ikut aku. Aku tak suruh. Ada bos suruh arahkan, dapat gaji apa semua. Masing-masing saling menyalahkan. Dan ketika itulah semua orang mencari iblis. Siapa dia? Cari iblis. Sebab apa? Iblis lah ketua. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 22 tuan-tuan. Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan syaitan pun berkata pada perkara hisab setelah diselesai. Maksud dah selesai hisab, orang semua mengurungi iblis. Dan iblis pun pada ketika itu dia pun berucap, itulah ucapan dia kali pertama dan kali terakhir kepada penduduk neraka. Apa yang dia kata? Innallaha wa'adukum wa'adal haq. Sesungguhnya apa yang Allah janjikan dulu di atas muka bumi semuanya benar. Kalau solat dapat pahala, tutup aurat dapat pahala, tinggalkan arak dapat pahala. Semua yang Allah janjikan dulu di atas muka bumi Allah, semua adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun janji juga, tapi janji aku semuanya dusta. Pakai tudung dulu, tak apalah, nanti barulah pakai tudung kan. Umur baru 30, takkanlah mati lagi. Nak mati tak apa, lewat-lewat. Kita pun nak mengaji Al-Quran, iblis bisik lagi. Dia kata apa? Nantilah dulu kan. Bukannya tak pandai baca, pandai kan. Ayat-ayat lazim tu, tak payah dulu, baca je ayat. Iblis pun janjikan, tapi janji-janji iblis itu semuanya palsu belaka. Wa ma kana li alaikum min sultan ni illa an da'atukum fastajabtum li. Kata iblis lagi, sesungguhnya dahulu di atas muka bumi Allah, aku tak berkuasa pun ke atas diri kamu. Aku cuma bisik saja. Kamu yang menyahut seruan aku ataupun ajakan aku. Tuan-tuan, ada ke iblis pergi tarik kita? Kita nak solat, tiba-tiba ada satu kuasa yang berat tarik kita, iaitu iblis pegang kita? Tak ada tuan-tuan. Ada ke iblis kata, okey, kamu tinggal puasa tahun ni, puasa Ramadan tahun ni, nanti aku bagikan kamu sebiji kereta? Tak ada. Iblis kata, sesungguhnya aku tak ada pun kuasa ke atas diri kamu. Aku hanya bisik sahaja dan kamulah yang menyahut seruan aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Dan kata iblis lagi bahawa sesungguhnya pada hari ini
pada hari ini aku tidak dapat pun menyelamatkan kamu, dan kamu pun tak akan dapat menyelamatkan aku di atas apa yang berlaku ini. Jangan salahkan diri aku, salahkan diri kamu yang bodoh. Itu saya tambahlah. Sebab apa? Iblis kata begitu, jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri, dan aku tidak akan, aku berlepas diri. Iblis pun berkata, aku berlepas diri daripada apa yang berlaku hari ini. Aku tak tanggung. Masing-masing tanggung diri masing-masing. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapatkan azab yang sangat pedih, tuan-tuan. Maka pada ketika itulah barulah mereka sedar sebenarnya selama ini yang berlaku atas ajakan iblis itu mereka yang menyahut seruan yang diucapkan oleh iblis, tuan-tuan. Allah dah bagi tahu siap-siap dah perkara yang akan berlaku nanti apabila akhirat nanti dah ditentukan seorang itu untuk pergi ke syurga ataupun neraka. Maka pada ketika itulah iblis pun bagi tahu tak boleh salahkan dia. Sungguhnya apa yang Allah janjikan dulu semuanya betul. Aku janjikan kepada kamu, tapi semuanya palsu. Semuanya palsu. Dan aku ni dapat bisik sahaja kepada kamu. Aku tak buat apa-apa pun. Aku tak tarik, aku bisik je. Jomlah buat ni, janganlah pergi masjid. Contoh, kamu yang menyahut seruan aku. Dan hari ini aku berlepas diri daripada segala perkara ini, dan kita semua akan menerima azab yang pedih. Kerana apa? Kerana kita yang berlaku zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di neraka nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan para malaikat, tuan-tuan. Malaikat apa? Malaikat Zabaniyah yang diketuai oleh Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah ketua penjaga neraka, dan pekerja di dalam neraka itu adalah Malaikat Zabaniyah. Malaikat yang sengaja Allah cipta, dia tak ada hati dan perut. Dia tak ada perasaan. Dia pukul, pecah, dia pukul lagi. Merayu macam mana, dia pukul, pecah, hancur, terburai, pukul lagi, tuan-tuan. Dia tak ada hati dan perasaan. Kita merayu macam mana pun dia tak akan layan. Kalau tuan-tuan pernah tengoklah Sultan Mahmud mangkat di Julang, pernah tengok Sultan Mahmud mangkat di Julang, Dang Anum dia makan nangka. Kemudian Sultan murka tanya dengan Dang Anum, siapa yang nak makan ni? Bukan saya yang nak, bayi dalam perut ini yang nak makan. Tuan-tuan, Sultan kata belah perut. Confirm kan? Dengan Sultan dulu-dulu belah perut, confirm kan? Tuan-tuan, dia panggil petanda, belah perut. Tuan-tuan, petanda ni yang menjalankan hukuman untuk raja-raja ni tak sanggup nak belah. Maksud dia ada hati dan perasaan. Itu ibu yang mengandung, dalam perut ada bayi, tak sanggup nak pergi cucuk dengan pisau, nak tarik semata-mata nak melayankan kehendak Sultan. Tuan-tuan, malaikat yang disediakan Allah tak ada perasaan itu. Dia tak macam petanda tadi, kesianlah dah 100 tahun dah siksa orang ni kan. Tak ada. Malaikat itu akan terus siksa. Sengaja Allah ciptakan dia tidak mempunyai hati, perasaan ataupun kasihan kepada penduduk neraka. Maka dia siksa dan siksa lagi, tuan-tuan, malaikat Zabaniyah ini. Dan penduduk neraka ini makanannya adalah, diantaranya ialah illa min duri yang tajam, buah-buahan yang berduri. Kita pun kata apa? Dah tahu berduri, tak payahlah makan. Bayangkan, tuan-tuan, dalam keadaan penduduk neraka ni yang kelaparan terlampau, haus terlampau, itulah yang disediakan kepada dia akan makan. Macam kita pernah tengok orang yang duduk terdampar dekat dalam hutan, tuan-tuan kan. Ulat pun dia makan, tuan-tuan. Dah mendesak, keadaan mendesak, ulat pun dia makan, kumbang pun dia makan. Mana ada pilihan nak makan sedap-sedap kan? Kalau tak, dia akan lapar. Kerana kelaparan yang mendesak itu membuatkan ahli neraka
dia memakan buah-buahan yang berduri. Bila makan tuan-tuan tersangkut, merosakkan kerongkongan dia dan usus dia, dan menyebabkan hancur lebur lah tuan-tuan. Samalah juga minuman daripada ahli neraka ini, antaranya adalah nanah dan juga darah dan juga besi yang telah dicairkan. Dah tak ada dah, dia haus terlampau, minumlah juga, menyebabkan perut dan diri dia itu hancur dan lebur disebabkan minuman yang sangat panas itu tuan-tuan. Begitulah kedudukan orang yang ahli neraka ini. Kita dengar ni tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar. Ku anfusakum wa ahlikum nara, bagi tahu dekat keluarga kita, anak-anak kita, bagi tahu dengan dia. Selain daripada kita kecil-kecil pun bagi tahu. Umur 5 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun dia tak faham sangat tuan-tuan. 7 tahun, 5 tahun, bagi tahu dengan dia, ni neraka yang disediakan oleh Allah ni sangat besar siksaan dia. Apa yang nak diberikan oleh Allah ni, maka jangan buat dosa di atas muka bumi ni. Bagi tahu dia, jangan mencuri, jangan cakap-cakap perkataan yang keji, jangan sakiti orang. Bagi tahu dia daripada kecil lagi tuan-tuan, supaya dia tahu bahawa neraka yang disediakan oleh Allah ini sangat berat siksaan dia. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar kisah daripada neraka ini, untuk kita ambil iktibar ke dalam diri kita, supaya kita tidak tergolong di dalam kalangan orang yang menjadi penduduk neraka. Sebab apa tuan-tuan? Dah tak ada dah penyesalan. Antaranya orang yang duduk di dalam neraka ni, dia hari-hari merayu kepada Tuhan dia. Wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Masa tu baru dia sebut tuan-tuan, hari-hari. Untuk apa? Untuk dikeluarkan dia daripada neraka ini tuan-tuan. Dan setiap hari penduduk neraka ini sentiasa cuba untuk keluar daripada neraka, sampai sahaja di gaung neraka, muka gaung neraka, malaikat akan tendang dia masuk balik semula ke dalam neraka tuan-tuan. Untuk bila? Untuk dia merasakan azab yang maha besar. Jadi alhamdulillah, kita ni orang Islam, selagi mana berbaki iman kita ni tuan-tuan, ada iman di dalam hati kita, alhamdulillah, insya-Allah Allah akan keluarkan, walaupun dia itu adalah ahli neraka. Itulah yang membezakan. Maka syukurilah nikmat yang Allah beri ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah, sebab bagi kita ni jadi orang Islam, lahir dah Islam. Kalaulah kita ini lahir daripada orang kafir, siapa yang nak bagi kita hidayah tuan-tuan? Siapa nak bagi kita kefahaman? Allah yang pilih nikmat ini tuan-tuan, untuk kita jadi orang Islam. Maka syukurilah nikmat itu. Dan jangan pertikaikan. Cuma saya nak tambah sikit lagi lah. Baru-baru ini isu berkaitan dengan ustazah yang kongsikan, saya dengar tu tular video ustazah buat lawak lucah. Saya pun dengar nama ustazah ni, saya kata takkan ustazah ni. Bila saya tengok balik video tersebut tuan-tuan, tak ada masalah pun sebenarnya. Yang tularkan ni siapa? Orang-orang Islam kita juga, orang Melayu Islam kita. Saya tengok okey je, tak ada masalah pun dalam video tu. Dia cerita tentang hubungan suami isteri, tak ada satu perkataan lucah ataupun lawak pun yang dia buat. Bezanya kita ni, orang-orang ni yang pemilik page ni yang banyak-banyak ni, yang banyak-banyak followers ni, dia akan create benda tu jadi perkara besar, menjadi isu besar, sehingga kan orang fitnah kepada ustazah tersebut. Walhal apa yang diceritakan itu sedikit pun, saya tunjuk kat isteri saya, dia kata, awak rasa ni lucah ke? Dia tak ada masalah pun. Perkataan yang baik, bahasa yang baik, tak ada pun lawak, tak ada pun tergelak-gelak. Ini bezanya kita. Bila kita tengok raja lawak kan, orang berumur pun minat juga ni, yang sitcom
dekat Astro tu kan, sepatu lah apalah kan, hari-hari ada tetamu wanita, hari-hari ada lawak lucah, ada hari-hari tak ada pun salah seorang daripada orang Islam ni yang kata pejuang yang nak pergi kritik, nak pergi kritik ataupun komen pada lawak yang tersebut. Janji lawak ketawa kan, kita ketawa, lawak lucah ke, isteri dah ada ke, suami dah ada pun, sedikit pun tak ada kritikan terhadap tu. Bila ustazah kongsi doa berkaitan dengan suami isteri, apa ustazah ni malulah apalah. Tuan-tuan, itu adalah program di antara wanita. Cuma ada orang pergilah rakam, ada orang pergi rakam, biasalah kan, rakam. Bila rakam dia pun post, bila post orang tengok benda tu, dia kata ini lawak ustazah ni tak sensitif lah, tak cerita lah, patutnya benda hal dalam kelambu jangan cerita lah. Tuan-tuan, yang program lawak tu bukan dalam kelambu je, memang dekat dalam program tu dia buat perkara mungkar, tak ada seorang pun nak kritik. Kita bila dalam hal ni sibuk nak kritik. Tu beza je kita. Yang kritik siapa tuan-tuan? Bukannya Ong Chi Sing tau. Yang kritik tu bukannya Murugan anak lelaki Ramasamy, bukan. Yang kritik tu semuanya nama daripada Muhammad bin sekian-sekian. Semua yang kritik ni orang Islam. Orang Islam. Kita ni tak boleh berfikir daripada akal fikiran kita, sibuk nak menentang apa perkara kebaikan. Itu saya pelik tuan-tuan. Antaranya lagi nak buat hukum Islam, contoh sikit lagi, hukum Islam contohnya nak dilaksanakan hudud dan sebagainya, yang lawan dia bukannya ni kita ni tuan-tuan. Kalaulah tak suka sekalipun bila melibatkan Al-Quran dan Sunnah, hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Tak relevan lah, tak sesuai dilaksanakan. Hati-hati tuan-tuan dengan mulut kita. Siapa punya hukum tu? Bukannya ahli parti tu dan sebagainya. Itu hukum tu datang daripada Allah. Kita pertikaikan seolah-olah kita mempertikaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ini berikan, syariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati tuan-tuan. Iman ni kita kena jaga betul-betul. Kena jaga betul supaya Allah kekalkan sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tak tahu Allah nak tarik iman kita ni. Kalau Allah tarik seminggu sebelum kita mati, tuan-tuan, masalah besar untuk kita. Sebab tu ada doa supaya apa? Supaya Allah sentiasa mengekalkan nikmat ini, kekalkan kami dalam keadaan ini, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada jaminan. Kita jangan yakin sangat dalam kehidupan kita, insya-Allah aku mati ni Islam. Yakin dia tuan-tuan. Padahal kita kena minta kepada Allah supaya Allah kekalkan nikmat ini sebagai orang Islam. Wallahu alam tuan-tuan. Sekadar itu dulu. Maaf salah silap saya dalam keadaan masa yang singkat, persediaannya pun singkat. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada menjadi penduduk ahli neraka, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Mudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti ya Allah. Ihsanlah kami semasa proses timbangan mahsyar kami nanti ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.